Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syahidillah lahum. Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pengerusi Masjid Batu 17 Tuan Haji Marti, dan juga dihormati Tuan Imam, Tuan Imam Satu, Tuan Imam, Tuan Bilal, adik-adik, tuan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ini ilmu yang kita dapat sampai ke masjid pada malam ini. InsyaAllah untuk kita sama-sama memahami beberapa hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan alam akhirat dan juga alam kematian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan menerima taufik hidayah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, teruskan dalam perbincangan sebuah hadis Rasulullah SAW, iaitu sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Disebutkan perkara yang pertama kali akan dihisap atas manusia pada hari kiamat adalah salat. Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada malaikatnya, lihatlah salat hamba, apakah telah sempurna ataupun kurang. Maka apabila salat itu telah sempurna, maka dituliskan baginya sempurna. Tetapi apabila ada yang kurang, maka Allah Azza wa Jalla akan berkata, lihatlah, apakah hamba-Mu ini mempunyai salat sunat. Kalau ada, maka sempurnakanlah dengannya salat sunat tersebut. Lalu amal yang lain pun dipertimbangkan sesuai dengan salat tersebut. Itu perkara tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, itu perkara pertama besok di akhirat. Perkara pertama yang akan dihitung, yang akan dihisap ialah salat kita. Antara lain sabda Rasulullah SAW ialah awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. In salat salah amal kullu wa in fasada amal kullu. Perkara pertama yang akan dihisap di hari akhirat besok ialah salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. In salahat, sekiranya sembahyang kita itu baik, sempurna dan tidak ada cacat celahnya, maka baiklah semua amalan yang baik. Ini sabda Rasulullah SAW. Wa in fasadat, sekiranya salat kita itu tidak sempurna, ada banyak cacat celahnya dan tidak berapa mengikut apa yang telah ditentukan ataupun yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, di mana sabda Rasulullah SAW, kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu sembahyang dunia aku sembahyang. Kita tak ikut apa yang sebenarnya dibuat Rasulullah SAW, maka tidak sempurnalah salat kita tersebut. Maka jika salat kita tidak sempurna, maka perkara-perkara lain yang kita amalkan juga tidak sempurna. Salat amalu kullu, jika baik maka baik semua amalan kita. Wa in fasada amalu kullu, dan jika tak baik maka semua amalan kita yang lain pun dikira tak baik. Kalau salat kita tak lulus, maka yang lain semua tak lulus. Itulah salat. Kalau kita masuk kerja, subjek itu tak lulus, maka semua subjek lain tak lulus.
Ini dalam amalan kita setiap hari. Kalau solat kita tu tak lulus, tiap-tiap hari tak lulus, ada je yang tak betul, ada je yang tak kena, maka amalan-amalan baik kita yang lain juga tidak diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kerahmatannya di sini, ataupun ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, iaitu Allah akan menyuruh malaikat supaya melihat amalan sunat dia pula. Itu solat sunat dia. Kita ni ada sebelum sembahyang Zuhur ada sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Sebelum masa solat Asar kita ada solat sunat qabliyah, ba'diyah. Maghrib qabliyah, ba'diyah, Isyak qabliyah, ba'diyah, ya. Dan subuh sebelum subuh tadi solat sunat subuh. Asar qabliyah, ba'diyah, ya. Bila solat-solat sunat ini sempurna, sedangkan solat-solat fardu yang kita lakukan itu tidak berapa sempurna, maka solat yang sunat kita ini akan menyempurnakan solat fardu itu. Maka Allah perintahkan malaikat supaya lihat dulu solat sunat dia. Dia dah buat solat fardu tapi tak sempurna, maka Allah suruh lihat solat sunat dia. Kalau solat sunat dia sempurna, maka solat fardu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat sunat kita yang kita buat tu tuan-tuan dan puan, adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada solat sunat, menutupi kekurangan yang ada solat fardu, dan dengan demikian solat fardu kita itu diterima dengan sebab solat sunat kita sempurna. Itu hal lah tuan-tuan, dan puan yang dirahmati Allah. Itu satu perkara yang kita kena tahu solat kita. Tetapi bagaimana solat kita itu boleh sempurna, dan bagaimana solat kita itu tidak sempurna, itu pun kita kena faham. Dia akan bermula daripada amalan, sebelum kita solatlah, iaitu amalan kita bersuci, bersih diri daripada ada besar dan ada kecil itu. Bila semuanya dah bersih, kita dah mandi hadas besar dah selesai, dah tak ada lidah salah hadas besar dan hadas kecil ni, kita dengan mengambil wuduk kita sempurna. Wuduk yang sempurna ialah wuduk yang dilakukan dengan penuh, penuh pengetahuan kita. Dan kita tahu wuduk tu kita buat berapa rukun wuduk, berapa anggota wuduk, dan apa dia sunat-sunat yang kita lakukan dalam masa kita berwuduk. Ini semua ni kita pelajari. Itu satu perkara yang menyempurnakan wuduk kita itu, dan akhirnya menyempurnakan solat kita. Wuduk itu penting, tuan-tuan. Iaitu kita mengambil air sembahyang itu adalah satu yang sangat penting untuk menentukan keasahan solat kita. Kalau air sembahyang tak sempurna, ataupun air sembahyang pun tak kita lakukan dengan sempurna, maka selama itulah solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum belajar sembahyang, belajar apa dulu? Belajar wuduk dulu. Sebelum belajar sembahyang, belajar wuduk dulu. Kalau belajar sembahyang dulu, wuduk tak belajar? Wuduk tak belajar, sembahyang yang belajar. Belajar wuduk dulu, tuan-tuan. Perkara yang rukun-rukun wuduk, sunat-sunat wuduk, dan perkara-perkara yang membatalkan wuduk kena belajar dulu. Itu kena selesaikan dulu sebelum kita pergi belajar jauh-jauh yang lain. Di wuduk tak selesai lagi, kain batalkan wuduk pun tak tahu. Perkara sunat-sunat wuduk, contohnya sunat-sunat wuduk. Di dalam kita berwuduk itu, yang wajibnya adalah kita membasuh 4 anggota dalam 5 ada 6 rukun wuduk tu. Daripada sunat, daripada niat dia sampai lah basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki dan tertib tu 6. Kemudian ada sunat wuduk lagi, iaitu 13. Nak kena faham. Yang tu tak selesai, buat apa pergi ambil yang lain? Selesaikan bab-bab yang menentukan keasahan sembahyang kita. Kalau sembahyang kita tak sah, apa je kita buat, berkaitan dengan kebaikan, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan zakat kita, berkaitan dengan puasa kita, sembahyang tak selesai, maka semua amal ibadat kita yang lain itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu selesaikan sembahyang, selesaikan salat dulu.
Sebab tu kadang-kadang ada orang berbisik kat telinga kita. Pergi mana-mana masjid balik belajar sembahyang. Pergi masjid ini belajar sembahyang. Pergi masjid ini belajar sembahyang. Jadi setengah-setengah orang tak faham kenapa tuan-tuan guru tu ajak mengajar tentang sembahyang. Sebenarnya inilah dia yang sebenarnya, iaitu bila kita sempurna solat kita, maka sempurnalah amalan-amalan baik kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itulah bunyinya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat, in salat amal kullu wa in fasada amal kullu. Beberapa orang yang bijak pandai ataupun orang-orang pintar mengatakan, apabila solat fardu seseorang telah disempurnakan oleh solat sunatnya, bila solat fardu kita tak sempurna tapi disempurnakan oleh solat sunat kita, maka semua perkara-perkara solat lampau, maka semua perkara-perkara solat lain pun, akan sempurna. Yang lain-lain solat kita akan sempurna. Kalau solat fardu kita tak sempurna, tapi disempurnakan oleh solat sunat kita, kita buat solat sunat qabliyah, ba'diyah, itu yang penting. Itu sempurna, maka solat fardu kita pun sempurna. Dan semua amalan-amalan yang lain kita diterima dan sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaan Fatihah kita, bacaan surah Fatihah pada solat fardu tak sempurna, maka akan disempurnakan oleh solat sunat. Bacaan Fatihah dalam solat sunat yang baik akan memperbaiki ataupun menyempurnakan solat, akan membaiki atau menyempurnakan bacaan Fatihah kita dalam solat fardu. Solat fardu tak baik bacaan Fatihah kita, tapi bila solat sunat bacaan Fatihah kita jadi baik, baiklah bacaan Fatihah kita, maka dia akan memperbaiki. Maka Fatihah kita dalam solat fardu itu akan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan bermain-main pula tuan-tuan dengan solat sunat ni, buat ringkas saja. Malahan kalau kita ikut daripada sini, solat sunat itulah yang kita tekankan sikit supaya lebih baik, lebih sempurna. Sebab dia akan cover kita punya solat fardu. Jadi kedua-duanya ni akan saling, maknanya solat sunat akan saling menyokong solat fardu. Kalau Fatihah dalam solat fardu tak sempurna, tapi dalam solat sunat sempurna, maka Fatihah di dalam solat fardu pun akan jadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bacaan surah setelah Fatihah akan sempurna dengan bacaan yang dibaca pada solat sunat. Kalau pada solat fardu, solat selepas Fatihah kita baca surah, tak berapa baiklah di segi tajwid dia, di segi makhraj dia, di segi panjang pendek dia, di segi hukum hakam tajwid dia tak berapa sempurna. Tapi bila kita melakukan solat sunat dan baca surah yang lebih baik dan lebih sempurna, maka surah yang kita baca dalam solat sunat kita itu akan menjadi kesempurnaan kepada solat. Solat sunat ini sangat penting kan, tuan. Kalau kita rasa kita solat fardu kita tak berapa baik, kita buat solat sunat kita dengan baik lagi. Ini dalam solat tuan. Kemudian begitulah seterusnya, maka renungkanlah dirimu dan solat yang penting. Dan kita nak jaga dalam kehidupan kita ni, sejak daripada kita balik, kita jagalah solat. Sebab solat itulah yang akan menentukan, yang akan dikira, yang perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok. Yang lain-lain itu ikut saja tuan-tuan. Kalau solat kita dah sempurna, Allah terima solat kita, maka zakat kita, haji kita, puasa kita, Allah akan terima insya-Allah. Baik, bab yang ke-65. Kesaksian anggota tubuh. Apa maksudnya kesaksian anggota tubuh ini? Anggota tubuh kita akan jadi saksi kepada diri kita. Mana anggota tubuh kita? Semua, daripada kepala sampai ke kaki.
mata kita, telinga kita, hidung kita, pipi kita, lidah kita, tangan kita, jari kita, ini dikatakan anggota tubuh. Akan jadi saksi kepada diri kita sendiri di akhirat. Jadi ini pun kita kena tahu juga lah, supaya kita tidak melakukan perkara sewenang-wenangnya dalam kehidupan kita ni, dalam sunyi ataupun dalam terang, kita naklah melakukan perkara-perkara yang diredahi oleh Allah SWT, jangan perkara yang tidak diredahi. Sebab jasad kita, anggota kita akan jadi saksi pada diri kita apa yang kita buat. Baiklah tuan dan puan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Dalam surah Yasin. Pada hari kiamat besok, semua anggota-anggota tubuh akan dibolehkan bercakap. Yang tak dibolehkan bercakap ialah mulut kita. Mulut tidak bercakap di hari akhirat besok, akan dibisukan. Tetapi di dunia ini, mulut yang bercakap. Apa yang dibisukan? Tangan bisu, jari bisu, apa lagi bisu? Kaki bisu. Satu pun anggota kita tak bercakap. Apa pun kita buat di dunia ni, dia berdiam je. Itu dipanggil saksi apa tuan? Saksi bisu. Saksi yang ada bersama kita tapi dia tak bercakap. Dia hanya melihat je. Sebab dia akan simpan juga. Apa yang kita buat tu dia akan simpan sampai hari akhirat. Kita rasa lambat lagi akhirat ni. Betul tak? Lambat kita. Kata-kata lambat kan cepat akhirat ni. Kalau kita baca dalam surah As-Sajdah tu disebut yudabbiru samawati wal ard. Yudabbiru samawati wal ard fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Yudabbiru al-amra minas sama'i wal ardi. Allah mengurus minas samawati wal daripada langit dan bumi ini fi yawmin dalam masa satu hari saja. Allah urus semua alam yang Allah urus dalam masa satu hari saja. Yudabbiru al-amra minas sama'i wal ardi. Yudabbiru al-amra minas sama'i wal ardi fi yawmin kana, pada satu hari itu kana miqdaruhu adalah satu hari itu bersamaan kadarnya. Kana miqdaruhu alfasanatin, 1000 tahun. Kalau kita kira satu hari yang Allah urus tentang alam ni sama macam kita hidup 1000 tahun. Sama macam kita hidup atas bumi ni 1000 tahun. Ada tak orang hidup 1000 tahun? Ada tak? Nak tak kita hidup 1000 tahun? Ada tak manusia nak hidup 1000 tahun? Kalau hidup 1000 tahun tu boleh kita beramal ibadah dengan baik dan sempurna, tak apalah. Tapi umur 90, umur 80 pun dah goyang dah. Kan? Tak boleh dah. Nak baca Fatihah pun dah tak betul dah. Kalau dah 1 tahun lebih lagi lah. Dah banyak lupa dah. Sebab itu Rasulullah tak minta umur panjang. Rasulullah minta supaya diberikan keberkatan dalam hidup dia. Dan bila diminta ditawarkan supaya Rasulullah memanjang atau memohonkan dipanjangkan umur, Rasulullah tak ada pun. Rasulullah tak ada pun untuk panjang lebih daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dan Rasulullah rela supaya Rasulullah dibawa dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia yang kita tahulah, iaitu dalam usia 63 tahun. Itu pun Rasulullah 63 tahun pun adalah satu masa. Dan Rasulullah masih kuat lagi. Kuat. Sebab Rasulullah berperang pun dalam usia dalam 58 tahun, 60 tahun. Dalam usia yang begitu Rasulullah pergi berperang sampai ke Mekah,
Makin kuat lagi dalam usia 60 tahun. Tapi bila usia 63 tahun, bila datang malaikat Israel, cukuplah tempoh kau ni wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya ila rafiqil ala. Saya setujulah Rasulullah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rakan yang paling tinggi sekali. Rafiq, ya, sebagai teman yang paling tinggi sekali darjahnya. Ini Rasulullah SAW. Okay? Berapa dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah SAW? Dia bagi umur panjang pun Rasulullah tak ada. Dia bagi kekayaan pun Rasulullah tak ada. Mereka menawarkan Rasulullah, ya, kekayaan, iaitu menjadikan gunung Uhud di emas. Rasulullah tak ada kekayaan. Rasulullah nak apa? Rasulullah dah hidup dalam keadaan yang apa? Sehari, ya, sehari makan, sehari lapar, sehari makan, sehari lapar. Itu adalah amalan kehidupan Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah nak berlebih-lebihan sangat. Dan Rasulullah selalu berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan, okay? Jadikanlah aku rapat dengan orang-orang miskin. Jadilah aku seorang yang memelihara anak-anak yatim. Itulah aku sayang yang, okay? Manusia-manusia yang duduk di peringkat yang kita pandang bawah, tetapi sebenarnya di sisi Allah SWT, orang miskin dan orang anak-anak yatim ini adalah sangat tinggi darjatnya di sisi Allah SWT. Itu juga makhluk-makhluk yang lain, tuan-tuan, ya. Seperti kita jumpa orang-orang yang buta, orang-orang yang bisu, orang yang pekak, orang-orang yang sakit, yang teruk dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Kalau orang bisu, apa yang terhindar daripada dia? Dia tak akan bercakap tentang orang lain. Dia tak akan bercakap dengan orang tentang orang lain. Dia tidak akan mengumpat, dia tidak akan mengata, ya. Dah selamat banyak dah. Sedangkan dosa lidah kita ni paling banyak. Tetapi Allah jadikan dia bisu, maka dia selamat daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh lidah kita. Ini walaupun nampak di sudut mata pandangan kita di dunia pada hari ini mereka adalah orang-orang yang kekurangan, tetapi sebenarnya di sisi Allah mereka adalah paling mulia kedudukan dia dan paling tinggi darjat dia, tuan-tuan. Ya. Baiklah, kemudian dalam surah seterusnya, bahawa jasad kita, anggota tubuh badan kita akan menjadi saksi kepada diri kita. Dalam firman Allah disebutkan pada hari ketika, dalam surah An-Nur, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu yang mereka kerjakan, ya. Pada hari kiamat itulah, ya, semua anggota tubuh badan akan jadi saksi. Mula tak cakap dah hari itu jadi saksi, ya, semua jasad kita, anggota tubuh badan kita, ya, akan menjadi saksi. Kalau tangan kita ni yang mencuri makanan ataupun tangan kita yang mencuri harta orang lain, ya, Allah tidak akan ambil saksi luar daripada tangan itu. Tapi tangan itulah yang akan jadi saksi, yang menyatakan, yang mengaku, ya, dialah yang melakukan itu di atas kehendak Tuhan dia, ya. Sebab itu kita kena jagalah apa yang jadi raja dalam diri kita ni, tuan-tuan, ialah hati kita. Dan bila hati kita memerintah, antara kita mengikut perintah hati kita pun, maka anggota tubuh badan kita akan melakukan perkara yang diperintahkan oleh hati. Baik, hati kena jaga. Di mana sabda Rasulullah SAW, ala fil jasad mudghah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad kita ni ada segumpal daging. Idza salahat, ya. Idza salahat salahat jasad kullu, wa idza fasadat jasad kullu. Kalau eloklah hati kita ni, tuan-tuan, maka eloklah tangan, eloklah kaki kita, eloklah jasad kita semua ni. Tapi kalau hati kita tak elok, semuanya akan dilakukan tanpa mengira pahala dan dosa. Sebab tu hati yang penting kena didik. Kita tarbiyah hati dulu sebelum ditarbiyah yang lain-lain, ya. Sebab iman tu sangat penting untuk kita mantapkan dalam hati kita. Dan iman itulah kita diselamatkan daripada berbagai-bagai bencana
kepada berbagai-bagai perkara yang boleh membinasakan ataupun menyebabkan kita dimasukkan ke neraka di akhirat esok. Okay. Kemudian dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka pun menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu. Pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Tuan badan marah pada kulit. Dia kan, tuan badan marah pada kulit. Kenapa kamu jadi saksi pada kami? Kulit tak bercakap. Masa kat dunia lu tak bercakap. Kulit akan jawab apa? Allah lah yang menjadikan makhluk ini bercakap dan menjadikan aku ini juga boleh bercakap. Maka menjadi saksi lah kulit itu tak ada begitu. Sebab itu tuan-tuan, dalam hal-hal kulit ni, dalam hal-hal diri kita ni, ada aurat. Ada perkara yang perlu ditutup, perlu dilindungi, daripada dinampakkan kepada mereka-mereka yang bukannya mahram kita, yang bukan mahram. Contohnya kalau aurat lelaki, perlulah ditutup di antara mana? Di antara lutut, di antara pusat sampai lutut. Itu kena tutup. Tapi bukanlah maksudnya antara pusat dengan lutut saja kita berjalan keluar ke bandar, ke pasar malam, ke pasar tadi. Tutup apa ni? Pakaikan towel, apa ya? Apa ujung lutut ni ada ke orang ni. Itu yang paling biji malah tuan-tuan. Itu tak ada akhlak lah, tak beradab lah. Yang paling baik lagi, itu yang dicontohkan dari Rasulullah SAW, iaitu dengan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya dengan baju bah. Dan orang perempuan pula kena tutup segala-galanya, kecuali muka dan tempat tangan. Sebab kulit ini besok akan menjadi saksi kepada kita. Mereka akan bercakap, saya tak dapat nak beritahu tuan saya supaya tutup saya, kata apa, kata lutut ke, kata apa ni, jasad yang lain ke yang wajib tutup. Dia tak boleh bercakap masa di dunia ni, tapi di akhirat besok dia jadi saksi. Jadi tuan saya tak menjaga diri saya, tak menjaga kulitnya, tak menjaga auratnya, maka kulit akan jadi saksi pada kita di akhirat besok. Hari ini mereka tak bercakap, tapi besok mereka akan bercakap. Tapi kita tak boleh pekat lah. Boleh pekat tak boleh pegang. Boleh buat perjanjian tak MOU dengan kulit sekarang. Besok jangan diam kan. Tak apa tuan. Hal-hal seperti ini bukannya hal-hal yang boleh disepakati. Perkara yang telah ditentukan oleh Allah SWT ni tak boleh kita bersepakat. Kita menutup anggota tubuh kita supaya tidak menjadi kita ni tutup. Tak boleh tuan. Dan lagi kita tak boleh dirasuah anggota tubuh badan kita ni. Tak boleh dirasuah. Supaya jangan bercakap besok di akhirat. Semuanya akan bercakap. Dan kita tunggulah masanya. Akhirat itu pun tak lama lagi dah. Tak lama lagi akhirat. Bukannya dunia ni yang kita kata tak lama, tapi kita ni tak lama. Itu tak lama. Kita boleh kata kita akan lama lagi. Tak lama tuan. Maknanya kita ni akan sampai masa pusingannya, kita akan sampai kepada penghujungnya. Dan pada waktu itulah besok di akhirat besok, semua anggota kita ni akan jadi saksi pada diri kita. Tak boleh pakat segala. Dan tak boleh kata terlambat akhirat lagi. Sebenarnya Iza ajalukum, Iza ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh lewat dan tak boleh kuat sedikit pun. Masa bila sampai, maka kita pun akan hadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca mazhab hari-hari tuan-tuan selalu kita jumpa apa? Tulisan-tulisan sekejap kumpulan ni beritahu orang ni sakit dan mati, sekejap ni orang mati, sakit mati. Banyaklah perkataan-perkataan ni kita buat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Banyak tulisan-tulisan. Maknanya manusia ni semakin hari semakin dekat dengan Allah dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kat turun tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan menggunakan topik kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabi hifdzal mursalin ilham malaikil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa sadaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum.